kafir, kamu beri peringatan pada mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Maknanya mereka tahu hakikat sebenarnya yang berlaku, tapi mereka tetap tidak beriman. Quran memberi peringatan kepada manusia, kepada yang beriman, kepada yang kafir. Tapi orang kafir ni sikap dia begitulah. Sama ada benda tu ada dalam Quran, tak dikaji, lepas tu dikaji betul pula hasil kajian itu bertepatan dengan apa yang ada dalam Quran, mereka tetap tidak mahu beriman kepada Allah SWT, tetap tidak mahu memeluk agama Islam. Itu cerita tuan. Orang beriman, orang kafir mereka kaji. Para orang tradisi mereka mengkaji Islam, malah mereka lebih tahu tentang agama Islam berbanding kita. Mereka lebih alim dalam bidang-bidang pengajian agama Islam berbanding kita. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis Nabi, tapi mereka tetap tidak mahu beriman. Apa yang mereka jumpa dalam Quran tu, kalau mereka nak gunakan untuk memesongkan pemikiran umat Islam, mereka akan guna apa dalam Quran, apa hadis Nabi, mereka akan guna untuk memesongkan pemikiran umat Islam. Walaupun apa yang dalam Quran dan hadis Nabi itu sebenarnya pada naluri mereka ianya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang menciptakan alam ini. Itu cerita tentang jam tawaf lah, tapi kita pakai jam yang ada ni lah. Jadi ada, tapi kalau jam dinding ada pun, tengok pergi kedai jam mana-mana pun tak ada. Ada lah syarikat-syarikat keluarkan, tapi tak sampai ke kedai-kedai jam. Sebab apa? Sebab kedai jam tu sendiri tokek dia siapa tuan? Bukan orang Islam. Kalau tokek kedai jam tu orang Islam, mesti laku jam tawaf. Sebab tokek kedai jam tu orang bukan Islam, takkan dia nak promosikan jam tawaf. Walaupun dia tahu tahu bumi ni bergerak stabil sebab adanya orang tawaf keliling Kaabah setiap hari sampailah hari kiamat. Kena order pula, kena beli. Boleh tuan-tuan cari dalam Shopee pun ada. Kalau ada, beli. Jam dinding ke, jam tangan ke. Jam tangan saya ni pun saya cabut-cabut dia dah dua. Dah sampai penghujung pun agak. Kena cari dulu jam tawaf. Dan kita kena biasakan diri dengan sistem jam tawaf ni. Kadang-kadang keliru lah. Belah terbalik lagi. Wallahu a'lam. Kemudian itu tadi, tergelincir matahari tadi. Tergelincir je matahari, ada je bayang, maka masuklah waktu zuhur. Wa akhiru masiru zilli syai'i mithlahu. Akhir waktu zuhur itu ialah apabila bayang sesuatu itu sama dengannya. Ghaira zillil istiwa, melainkan bayang-bayang istiwa. Maknanya tuan-tuan, dalam setahun ada 2 kali berlakunya istiwa. Jadi tuan-tuan waktu itulah nak semak kiblat. Kiblat di rumah kita ke, kiblat di sekolah ke, waktu tu nak semak. Pada bulan 5 dan pada bulan Mei dan bulan Julai setiap tahun 2 kali matahari akan berada tepat di atas Kaabah. Itu panggil istiwa tadi. Jadi akhir waktu zuhur itu apabila bayang sesuatu itu sama seperti benda tersebut. Kalau tiang tu 10 meter, bayang tu 10 meter. Itu dah ujung zuhur tu. Maknanya bayang matahari dah condong dah. Sehingga bayang-bayang itu sama dengan objek yang membentuk bayang-bayang. Tiang
Tiang bendera tu 10 meter, bayang-bayang pun 10 meter lah. Tu dah hujung Zuhur tu. Kita kena tahu ni. Walaupun dah ada jam solat, tak payah usah jam solat dah ada. Kena tahu kan ilmu fardu ain bukan fardu kifayah. Jangan tersilap. Mengetahui waktu semayang ini, bagaimana waktu semayang ini adalah ilmu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kena tahu. Kalau tak ada jam solat, macam mana? Macam mana kita nak tahu kata waktu Zuhur dah habis? Sedangkan kita tak ada ilmu tentang ni. Macam mana? Dia ilmu fardu ain. Baik. Kemudian wa awwal waqtil asri, bermulanya waktu asar itu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Apabila bayang sesuatu itu sama seperti sesuatu yang tersebut tu, wa zada qalilan, dan bertambah sedikit. Maknanya berbayang sesuatu itu lebih panjang daripada benda tersebut. Di sinilah kita, mazhab kita, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Kalau dalam setengah-setengah kitab tu dikata jumhur. Jumhur berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata apa? Waktu asar ni bila bayang sesuatu itu 2 kali ganda lebih panjang dari benda tersebut. Kalau tiang bendera tu 10 meter, bayang-bayang tu mesti 20 meter. Itulah tuan, masjid-masjid India di Malaysia ni yang kebanyakannya beramal dengan mazhab Hanafi. Azan asar ni lewat pukul 5.30, pukul 6, itu pun heran. Kenapa azan pukul 6 ni? Asar dah lama dah. Azan masjid tu azan pukul 6. Masjid India tu azan pukul 6. Azan pukul 5.30. Pasal apa? Sebab mereka menggunakan pakai kaedah penentuan solat mazhab Hanafi. Jadi waktu asar mereka tak panjang, lebih kurang dalam 1 jam lebih. Sebab apa? Sebab asarnya pukul 6, maghrib 7.30 atau 7.20. Jadi tak sampai 2 jam. Kalau kita panjang kan, asar kita sekarang 4.42, maghrib 7.30, hampir 3 jam. Kan? Mereka tak sampai 2 jam. Kan? Sejam lebih waktu asar, pendek. Waktu zuhur tu panjang. Itu beza kita dengan mereka. Itu perbezaan antara kita dengan mazhab Hanafi. Itu juga kalau kita nak menyemak waktu solat, ada setengah-setengah aplikasi dalam handphone waktu solat tu, dia tanya kita nak waktu jumhur ke nak waktu Hanafi. Tengok tempat kita duduk kan. Kalau di Malaysia ambillah jumhur. Kalau kita duduk di Turki ataupun di Asia Tengah ataupun di utara India, ambillah waktu Hanafi. Kita tahu dalam dunia Islam ni mana negara-negara yang menggunakan pakai mazhab Hanafi. Turki, Asia Tengah, yang Tantan tu lah, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dekat-dekat dengan negeri syaitan. Itu kata Abdul Wahum, kata saya. Jadi negara-negara Asia Tengah ni mereka menggunakan pakai mazhab fiqh mazhab Hanafi. Itu pengertian ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang beramal dengan, yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dari Abu Hasan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Seluruh dunia Islam yang bermazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian Hambali. Kan? Itu Asy'ariyah
Asy'ariyah.